Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membahaskan satu persoalan yang diajukan, iaitu apakah kepentingan ilmu perbandingan agama kepada orang Islam. Baik, sebelum saya menerangkan secara terperinci apakah kepentingan ilmu perbandingan agama ini, rasanya perlu kita ketahui apakah definisi ilmu perbandingan agama. Ilmu perbandingan agama ini merupakan suatu ilmu yang menerangkan atau membincangkan tentang pegangan atau fahaman agama atau ideologi seseorang atau suatu bangsa atau kaum. Maka dapatlah diketahui bahawa ilmu perbandingan agama itu untuk memahami, untuk mempelajari fenomena keagamaan dari sudut kajian ilmiah yang mendalam. Okey, baik, selesai definisi kepada ilmu perbandingan agama. Kita beralih kepada tajuk yang persoalan yang diajukan, iaitu apakah kepentingan agama kepada orang Islam. Kepentingan ilmu perbandingan agama ini saya gariskan beberapa kepentingan. Yang pertama, antara kepentingan ilmu perbandingan agama secara tidak langsung memperkenalkan kita terhadap agama lain yang selain daripada Islam melalui pendedahan terhadap agama-agama tersebut. Sebelum kita menilai dan mengetahui terhadap agama lain, seharusnya kita memahami terlebih dahulu bentuk ajaran, bentuk kepercayaan agama mereka. Maka dari sini kefahaman inilah yang dapat menimbulkan perasaan hormat kita serta bersangka baik terhadap agama mereka, yang juga disebut before we know others, we must understand them first. Okay. Yang kedua, kepentingan ilmu perbandingan agama yang kedua, iaitu kita juga akan dapat mengenali dan memahami asas ilmu yang berkaitan dengan kepercayaan agama yang dianuti oleh orang ramai selain daripada Islam, agama kita, yang selaras dengan naluri fitrah manusia yang berhendakkan kepada pencipta. It's how we understand the people's desire and the religion's nature. Okay, kepentingan yang ketiga, iaitu melalui pembelajaran tentang perbandingan agama ini, ia akan dapat membentuk dan melahirkan kepercayaan mutlak dalam diri seseorang tanpa sebarang syak wasangka terhadap kebesaran Islam sendiri, lebih kurang kepada spesifik kepada umat Islam. Di samping dapat mengukuhkan keimanan dan ketakwaan seseorang, maka asas ilmu yang kuat juga dapat mengelakkan kita daripada masalah berubah kepercayaan terhadap agama lain. Another word, to strengthen our belief in faith. Yang seterusnya, kepentingan ilmu perbandingan agama ini juga dapat dilihat dapat membentuk sikap toleransi dan saling menghargai perbezaan di antara agama. Hal ini dapat kita ketahui melalui terzahirnya melalui respon kita terhadap persamaan dan perbezaan yang terdapat dalam kalangan agama yang berbeza. Apa yang ingin ditonjolkan di sini ialah sikap kita yang sebenarnya. Apakah sikap kita sebagai Muslim dalam menghadapi hal-hal yang misalnya apabila diajukan satu persoalan, sama ada adakah semua agama itu sama? Bagaimana untuk kita menjawab persoalan ini? Ada kita bertindak negatif dengan menolak ataupun bertoleransi? Menurut Islam, ya, sudah tentu kita boleh bertoleransi. Tetapi ingat, sebagai Muslim kita hendaklah sentiasa menyedari Islam tidak menafikan kewujudan agama-agama lain
yang banyak tercatat dalam Al-Quran yang disebut agama Yahudi, Nasrani, agama sebelum Islam. Tetapi Islam tidak mengakui kebenaran agama-agama lain selain Islam, kerana agama selain Islam itu telah pun diselewengkan oleh orang-orang tertentu. Baik, seterusnya, apakah kepentingan ilmu perbandingan agama ini? Apa yang penting, kita juga berkemampuan untuk mempertahankan Islam daripada ancaman anasir-anasir luar yang jahat yang mahu merosakkan Islam itu sendiri. Jika kita lihat sekarang, kita sebenarnya masih kekurangan pakar dalam ilmu perbandingan agama. Bahkan ilmu perbandingan agama ini diperlukan bagi membolehkan seseorang yang ingin terlibat dalam dialog agama ataupun forum agama yang melibatkan agama Islam berinteraksi dengan agama-agama yang lain. Baik, jika kita ketahui di Barat, pihak orientalis banyak membuat kajian terhadap agama Islam, agama kita melalui Al-Quran, kitab suci Al-Quran Karim. Matlamat mereka ini membuat kajian bukanlah ingin masuk ke dalam Islam, tapi untuk kepentingan diri mereka dan untuk membuat perkara yang tidak baik seperti menyeleweng serta mengelirukan umat Islam, terutama masyarakat yang cetek tentang agama yang akan mudah menerima propaganda mereka supaya bertukar agama dari Islam kepada agama mereka. Maka hal inilah yang dapat yang mengkhawatirkan kita sebagai umat Islam. Baik, seperti yang kita ketahui, antara pakar dalam ilmu perbandingan agama ini misalnya Almarhum Ahmad Didat dan Dr. Zakir Naik. We are the Muslim who's responsible towards our religion, Islam. So, let us together defend and protect Islam. Baik, seterusnya pengalaman. Pengalaman itu amat penting untuk terutamanya kepada pendakwah, di mana ini berguna sekali kepada para golongan pendakwah, khususnya untuk membolehkan mereka berinteraksi dan berkomunikasi secara tepat dengan golongan sasaran yang terdiri daripada kalangan bukan Islam. Maksudnya di sini apabila golongan pendakwah ini telah mengkaji antara agama Islam dengan agama mereka yang manakah diseleweng dalam agama mereka itu, maka pendakwah tersebut dapat menjelaskan apakah sebenarnya yang terjadi penyelewengan dalam kitab mereka. Baiklah, seterusnya yang terakhir, mempelajari ilmu perbandingan agama sebenarnya memberikan bonus kepada kita